Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, majlis yang penuh bermakna untuk kita untuk menambahkan siri amalan-amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang cuba mengikut apa yang Allah ingin berikan kebaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kesungguhan kita di antaranya dalam menuntut ilmu ini, Allah akan berikan kita kemudahan menuju jalan ke syurga. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan sambung kembali pelajaran kita yang lepas yang masih lagi membincangkan kitab yang bertajuk Syarah Kitabul Jami'. Ya, kitab yang masih lagi kita dalam memperbahaskan kitab ini supaya kita menjadikan dalam kitab ini penuh dengan hadis-hadis yang sahih untuk kita beramal. Yang paling penting dalam bab ini selain daripada kita menuntut ilmu ialah kita cuba beramal dengan ilmu tersebut. Kerana bila kita beramal dengan ilmu tersebut, maka berlakulah satu apa yang dikatakan, kalau kita tanam pokok, maka dia akan mengeluarkan buah. Itu daripada hasil tanam pokok. Ya, jadi hasil kita menuntut ilmu melalui hadis-hadis yang sahih, kita nak mempraktikalkan. Okay. Cuma yang menjadi perbahasan sekarang ini, buah yang dikeluar itu adakah buah yang baik ataupun buah yang tidak baik. Yakni buah yang membesar dengan baik, cukup bajanya, cukup segala-galanya, ataupun buah yang masuk kurang bajanya dan diganggu oleh ulat-ulat kan. Jadi itu sekarang bila kita dah ada hadis untuk diberamalkan, bagaimana kedudukan hasilnya nanti. Ala kulli hal kita serahkan hasil itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita buat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang sahihah, mengikut fahaman 3 qurun yang terbaik. Yang kedua, kita ikhlas kepada Allah. Yakni ikhlas supaya kita buat kerana Allah, bukan kerana sesiapa. Kita buat kerana Allah dan kita mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada kita. Dan mudah-mudahan saya doakan kepada kita semua, Allah memudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita sambung balik pelajaran kita dalam kitab Syarah Jami'. Syarah kitab Jami' oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mana kitab ini membicarakan banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak Islamiah. Dan kita telah membicarakan yang berkaitan hadis yang kedua muka surat 23, yang mana tidak meremehkan nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan ini kita tak pandang remeh. Bahawa kesihatan, misalan kesihatan ya yang Allah berikan kepada kita, kita tak pandang remeh. Rezeki yang ada pada diri kita, alhamdulillah di saat-saat begini kita tidak pandang remeh. Bagi mereka yang masih lagi bekerja, yang ada kerja dan ada rezeki, jangan pandang remeh. Kerana apa? Pada musim Covid ini, berapa ramai yang telah diberhentikan kerja, berapa ramai syarikat yang ditutup, ya, dan berapa ramai orang dalam keadaan subhanallah Allah uji, tetapi kita masih lagi. Ya, alhamdulillah, qul, katakan alhamdulillah. Bagaimana rezeki dari sudut kesihatan yang Allah berikan kepada kita? Orang lain masih lagi duduk dalam hospital, orang lain masih lagi dalam keadaan tidak sihat, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung apa semua berangkai tu, ya, masih lagi dalam keadaan yang begitu, kita masih lagi dapat belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun di dalam rumah kita masih dapat belajar, menunjukkan kepada kita bahawa nikmat yang Allah beri bukan sebarangan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ya, kita kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah dengan apa yang
kita dapat ini. Oleh kerana itu, dalam hadis yang kedua kita telah membincangkan, kita bagikan kerana apa, ada lagi satu nombor 3 ni kita tak selesaikan lagi. Yani unzuru ila man huwa asfala minkum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaih. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Ya, kita tengok orang tu alahai lemah, orang tu keadaan sakit, orang tu dalam keadaan kekurangan. Dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian dalam urusan dunia, kerana hal itu lebih patut dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Ya, dalam bab dunia kedudukannya begitu. Kita kena tengok orang yang paling bawah. Kalau kita tengok orang yang paling banyak harta, banyak kekayaan, maka kita akan jadi rakus. Kita akan jadi tamak. Kita akan jadi nak fokus mencari harta dunia. Ya, dan kita tahu tabiat harta dunia ini kejar pun tak akan dapat, tak akan habis. Maksudnya di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan anak Adam ini kalau diberikan satu wadi emas pun tak cukup. Ya, itulah dunia. Yang cukup apa dia? Tuan-tuan dan perempuan, yang cukup itu hati kita. Ya. Yang cukup itu adalah hati. Kalau hati kita merasa cukup, syukur. Di sini datang qanaah. Ya, merasakan cukup segala-gala yang apa yang Allah telah bagi, maka di sana sudah tentu kita akan merasa cukup segala-galanya. Okey. Baik, tetapi dalam urusan agama kita tidak pula diarahkan untuk melihat orang yang bawah daripada kita. Kita tengok orang yang tinggi daripada kita, yakni macam mana dia boleh berusaha untuk menjadi hamba yang solat. Bagaimana dia berusaha untuk membersihkan diri dia. Bagaimana dia berusaha membetulkan jalan dia yang tak betul. Bagaimana dia berusaha menjadi penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Tuan-tuan dan perempuan, penuntut ilmu sehingga sampai satu tahap yang paling baik itu dituntut. Kenapa? Kita menyaksikan di kalangan golongan-golongan misalnya sahabat-sahabat kita yang mu'allaf. Mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam. Tetapi bila dia bersungguh-sungguh dalam siri menuntut ilmu, kita dapati ilmu dia Masya Allah. Kita bagi contohlah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, saya bagi contoh macam Ustaz Husin Yi. Ya, asalnya dia bukan seorang Muslim, tetapi bila dia masuk sebagai seorang Muslim dan dia mahir dalam ilmu, dalam pembelajarannya, Masya Allah sampai satu tahap keluaran Universiti Madinah, ilmu dia lebih mantap daripada kita. Betul tak? Ya, memang betul. Kenapa? Ilmu dia lebih mantap daripada kita. Tidak dinafikan. Kita ada Ustaz Firdaus Wong, kita ada Brother Lim. Yang mana saya dengar perbahasan-perbahasan, ya, saya nampak dia lebih better daripada kita. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kita berusaha menjadi orang yang lebih baik supaya kita ni tidak menjadi seperti orang mu'allaf, yang ni baru je masuk Islam. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan, di sini kita sambung balik pelajaran kita, muka surat 24. Okey, bagi mereka yang tidak ada kitab ni, insya-Allah sekarang dah ada stok. Ya, boleh siapa nak berhubungan saya, insya-Allah. Harganya sama juga ya. Sama juga macam dulu. Baik. Ketiga, terkait untuk urusan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, takarrub, maka seorang hendaklah melihat orang yang berada di atasnya. Ini berkaitan dengan agama. Orang yang inginkan tinggi dari sudut amalan akhirat, maka pastikan dia melihat orang yang lebih tinggi. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, sampai satu tahap bila kita mempelajari sirah imam-imam yang besar, ya, subhanallah, dalam usia yang muda, umurnya 18 tahun dah boleh menjadi mufti seperti Imam Syafi'i itu sendiri. Ya, Imam Syafi'i umur 18 tahun dia telah menonjol seolah-olah dia mampu untuk menjadi seorang mufti. Ilmu mantap. Kita lihat Imam An-Nawawi, boleh katakan imam-imam di zaman 3 generasi yang terbaik itu, ya, zaman tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'in, kemudian berikutan dengan zaman-zaman yang kegemilangan Islam, mereka dalam usia yang muda, mereka dah boleh menjadi seperti seorang mufti umur 18 tahun. Dan kita menyaksikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam usianya, ya, dia wafat, dia meninggal dalam usia 54 tahun. 54 tahun, tetapi ilmu dia subhanallah kal jibal, seperti bukit.
seperti gunung ganang, seperti lautan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua. Ya, dalam usia kita ni, kita menyaksikan masyarakat sekarang ini dalam usia yang begini, mereka tidak mengenal, masih lagi tidak mengenal pencipta mereka dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, wallahi dalam usia yang 50-an ke atas ini masih tidak mengenal Allah dengan baik, sedangkan kita berada jalan menuju kematian. Dengan kata lain, kita dah nak sampai destinasi yang kita nak pergi. Apabila Rasulullah mengingatkan kedudukan umur umat Muhammad ini antara 60 ke 70, berarti expired date kita 60 tahun ke 70 tahun hijrah. Kalau umur kita 60 tahun sekarang, ya, dari sudut Masihi, maka umur kita dah masuk 63 hijrah. Umur wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi takkan dalam usia yang begini kita tidak kenal pencipta kita. Jangan sampai begitu. Dan mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada pelajar-pelajar, penuntut-penuntut Yayasan Ta'lim dalam usia yang berbeza ini. Allah berikan keberkatan pada usia tuan-tuan dan perempuan. Allah berikan kekuatan juga untuk semangat untuk menuntut ilmu. Dan Allah berikan kefahaman yang betul, ya, dan bersemangat untuk beramal, untuk kita bertemu dengan pencipta kita. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Bila kita menyaksikan kedudukan kita dengan imam-imam yang besar, itu pasal bila saya bicarakan, ya, macam kami para ustaz, walaupun nampaknya ada ilmu, sebenarnya kalau nak bandingkan dengan para ulama silam, tapak kaki mereka pun tak ada. Hatta ulama-ulama pada abad ini seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Imam Ibn Bin Baz, Syekh Saleh Utsaimin, Syekh Muqbil, tapak kaki mereka pun tak ada. Jauh-jauh. Ya. Oleh kerana itu kami juga mengharap Allah berikan kami ilmu yang tepat, ilmu yang bermanfaat dan termasuk di sunnah dan iltizam pada agama ini. Dan banyak rujukan kami adalah ulama-ulama seperti di tanah Arab Saudi itu sendiri sebagai rujukan yang besar. Kerana mereka itu Allah yang layak dipanggil para ulama. Ya. Jadi baik. Apabila hadis itu mengingatkan kepada kita dalam syarah ini, terkaitan urusan ketaatan, yakni urusan akhirat dan mendekatkan diri kepada Allah, maka seorang itu hendaklah melihat orang yang berada di atasnya, merasakan bahawa dirinya masih diliputi banyak kekurangan. Sikap ini akan melahirkan perasaan iri terhadap orang yang lebih dari dirinya. Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman yang mengisyaratkan kepada kita sentiasa merasakan diri kita ini terlalu rendah, ya, terlalu kecil. Okey, maka dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ali Imran ayat yang ketiga. Surah Ali Imran ayat yang ketiga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada ya, maaf mukadimah tak terang pula, kita kena ada Quran, kena ni, ada buku, ada nota, pen, ya. Jadi kita buka surah Ali Imran supaya ada adab menuntut ilmu tu masih ada. Saya tahu kadang-kadang kita ni, ialah pagi kan, sarapan belum lagi. Masih lemak dia. Okay, tak apa, it's okay. Ya, yang penting masih semangat untuk menuntut ilmu. Okey, ayat ketiga. Ayat ke-133. Maaf. Surah Ali Imran, ayat 133. Okey. Surat 67, juzuk yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, subhanallah. Allah mengatakan kita berlumba-lumba. Dengan arti kata lain, dalam bab agama ini kita kena berlumba-lumba. Kenapa? Bila kita mencari agama, menuntut agama, berarti kita dalam kategori memohon keampunan kepada Allah. Ya, berlumba-lumba untuk dalam ayat ni
dan bersegeralah kamu kepada keampunan. Maksudnya amalan-amalan soleh kita lakukan, semuanya adalah pengampunan dosa-dosa. Itu pasal dalam kalau kita mengambil utuh, dosa itu akan keluar daripada tubuh badan kita. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki yang disebutkan dalam hadis. Kita pergi ke masjid, ke surau. Setiap langkah yang kita lakukan, semuanya dosa itu terhapus. Ya, berarti dalam kategori wasari'u, kita berlumba-lumba. Dan begitu juga bila kita sujud, bila kita rukuk, semuanya ya dosa-dosa itu terhapus. Jadi tuan-tuan dan puan dengan arti kata lain, pada umum ayat ini mengisyaratkan, ya, masya-Allah Imam bab ini telah mengaitkan dengan tafsir yang cukup jelas. Maksud wasari'u ila maghfirah, berlumba-lumba dalam sudut maghfirah, memohon keampunan. Setiap amalan-amalan baik itu adalah penghapusan dosa-dosa kita. Ya, masya-Allah. Allah nak berikan kita kemudahan. Allah nak berikan kita kebaikan. Allah nak mengampunkan dosa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, berlumbalah. Kalahkan bagi saya untuk memberikan kebaikan kepada diri kita. Jangan kita memandang remeh. Ya, kalahkan para ustaz-ustaz yang tuan-tuan pernah belajar, termasuk ialah saya. Teruskan. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Kita tak tahu siapa yang paling bertakwa. Kalau ustaz paling bertakwa, alhamdulillah, fabihi wa ni'mah. Kalau tuan-tuan dan perempuan juga merupakan orang yang paling bertakwa, alhamdulillah, satu nikmat yang besar. Tuan-tuan dan perempuan akan mendapat darjat yang tinggi mengatasi orang yang lain. Ya, kerana Allah tak mengatakan sebaik-baik inna akramakum, sebaik-baik kamu adalah seorang ustaz. Tak. Seorang ustazah. Tak. Berapa ramai ustaz dan ustazah yang berhadapan dengan masalah krisis dari sudut akidah dia, dari sudut akhlak dia, dari sudut ilmu dia. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan beriltizam dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan akidah yang betul, saya memberi jaminan insya-Allah, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat satu taraf yang disebutkan akramakum indallah. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan saya mengharapkan, saya di antara orang yang mendahuluilah, saya mengharapkan. Tapi ialah kita manusia yang tidak lepas daripada kelemahan dan kesilapan dosa, maka wa ilallahi mushtaka, hanya Allah lah tempat kita mengadu. Okey, baik. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita supaya kita berlumba-lumba. Ya, berlumba-lumba. Kemudian, di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat yang ke-61. Buka surah yang ke-23, ayat yang ke-61. InsyaAllah bagi tuan-tuan dan perempuan yang masih tidak ada buku lagi, boleh. Ya, InsyaAllah saya dah ada dah, stok dia balik. Boleh kita kumpulkan buku. Surah yang ke-23, ayat 21. 61. Okey. Muka surat 346. Okey, kita mulakan ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 57, sorry. Ayat 57 ya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya orang yang berhati-hati kerana takut akan azab Tuhan mereka, ya,
Maksudnya orang berhati-hati, mereka terjaga daripada untuk melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang tak baik. Mereka cuba menjagakan diri mereka. Perkara-perkara yang syubhah, ya, mereka lebih mengambil perkara-perkara yang lebih adil, lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa. Okey. Jadi, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Okey. Orang yang pertama, mereka yang memberi orang yang berhati-hati, ya, yakni mereka takut kepada Allah supaya tidak melakukan kesilapan. Dan yang kedua, orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan. Tuan-tuan dan perempuan, orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan ni satu perkara yang penting untuk kita ketahui. Oleh kerana itu saya telah memberikan beberapa taklimat dahulu bagaimana cara kita berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran termasuk hadis-hadis Nabi. Apa dia? Pertama, kita beriman. Sampai tu beriman. Jangan pertikaikan kenapa-kenapa. Beriman. Beriman dahulu. Dan kita berdiri. Aku beriman dengan ayat ini. Ya. Kemudian, barulah kita mula mempelajarinya satu persatu. Al-Quran dan hadis. Kerana kalau kita terus sampai ayat, terus kita nak mempertikai, di sana ada masalah. Keyakinan kita terhadap ayat Quran terhilang dari sudut rukun iman. Salah satu daripada rukun iman beriman dengan Al-Quran. Ya, okey. Kemudian Allah mengatakan, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun, yakni tidak melakukan syirik kepada Allah walaupun sekecil-kecil syirik. Kerana syirik bila disebutkan walaupun sekecil-kecil, dia menduduki tangga pertama dosa besar. Walaupun bunyinya syirik kecil, tapi tangga pertama dosa besar. Cuma dalam kategori syirik je dia berbeza, tetapi dari sudut dosa-dosa besar dia duduk di tangga pertama. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan pelihara pada Jemaah Yayasan Ta'lim, cuba bersungguh-sungguh untuk mempelajari masalah tauhid supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara syirik. Kemudian ayat yang ke-66, ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Yakni mereka bersedia untuk menginfak, bersedia untuk bersedekah. Kenapa? Mereka tahu kerana kedudukan ini adalah akan diberikan ganjaran besar kepada kita. Akan diberikan ganjaran besar, pahala yang besar melimpah ruah kepada kita. Oleh kerana itu ayat ini mengisyaratkan orang-orang yang memberi apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Okey? Kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan mereka, yakni mereka akan dihisap. Ya, mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah yang bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan mereka itulah orang yang segera memperolehinya. Oh, rupa-rupanya, tuan-tuan dan perempuan, bila kita ada perasaan takut, aku takut amalan aku tak diterima oleh Allah. Rupanya, kedudukan kita adalah kedudukan orang yang di sisi Allah adalah orang yang pertama. Di antara orang yang pertama, orang yang betul-betul ikhlas. Subhanallah. Kita takut amalan kita tidak terima, menunjukkan kita berada di antara orang yang pertama yang akan diterima oleh Allah. Kita takut, kita dah buat dengan syarat, kita buat secara yang betul, ikhlasnya niat kita dan ittiba' sunnah. Lalu perjalanan itu dikategorikan perjalanan orang yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah, dia akan duduk di bahagian depan. Sadaqa Rasulullah SAW. Betul apa yang Rasulullah SAW katakan. Oleh kerana itu bila kita melihat di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, seperti Saidina Umar radhiyallahu, apabila dia mempertikaikan dirinya sendiri, adakah aku ni orang munafik? Dia berjumpa dengan Abu Huzaifah Al-Yamani, ya. Dia bertanya, ya Huzaifah, adakah aku ni termasuk dalam golongan munafik?
Ya. Bila seseorang itu cuba mengkoreksi dirinya, menghisapkan dirinya, lalu bila dia buat begitu, berarti dia di antara orang yang ikhlas untuk menyelamatkan diri, dan dia adalah orang yang tidak munafik. Berbandingkan seorang itu mengkoreksi orang lain, dia itu munafik. Lain. Orang yang mengkoreksi diri orang lain, mempertikaikan diri orang lain, ya, tak sama dengan kita yang mempertikaikan diri kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kedudukan orang yang membetulkan diri, mujahadatun nafs, membentukkan diri, memperbetulkan diri, adalah kedudukan mereka lebih ikhlas dan tidak ada ciri-ciri kejahatan pada dirinya, kerana dia cuba nak betulkan dirinya, cuba mempertikaikan dirinya daripada sudut sifat munafik. Ya, oleh kerana itu mereka menduduki tangga pertama, dan kita kena ambil sifat ini supaya kita tidak mengkoreksi orang lain dahulu, lepas tu dah koreksi orang lain, yang jadi masalahnya kita tidak koreksi memperbetulkan diri kita pula. Ya, itu masalahnya. Kita duk tengok orang lain tak betul, tak betul, tak betul. Berapa banyak orang lain tu tak betul. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak cari kesalahan, memang akan jumpa. Kalau minda kita nak mencarikan kesalahan orang lain tu, memang akan jumpa. Oleh kerana itu, satu nasihat kepada yang berumah tangga. Kalau kita nak cari kesalahan suami itu, memang start A sampai Z suami itu, kita dapat. Bagi orang perempuan. Kerana orang perempuan dalam bab ni dia menghafal. Dia boleh ingat. Hari akad nikah tu saja, aku terima nikah dah, isteri dia tu dah ingat dah. Dia dah tahu, semua boleh direkod. Berbeza dengan orang lelaki. Orang lelaki dia tak ingat, dia hilang. Ya, sampai dia janji dengan bini pun dia lupa. Itulah lemahnya orang lelaki. Ya, tu pasal kalaulah orang perempuan ingatan dia kuat kan, macam tu kan, dia boleh ingat. Tak percaya bila bergaduh, tengok apa dia ungkit. Memang start A sampai Z dia boleh ungkit. Lelaki tak adalah. Aku dulu dia ada buat tapi aku tak ingat. Tak ingat apa dia buat. Dia tak catat. Dia tak catat dalam minda. Tapi satu ruginya, seharusnya wanita-wanita ni yang boleh menghafal, mengingatkan apa kesalahan-kesalahan lelaki itu, cuba tukar sedikit menghafal Quran. Ya, kalau boleh zub silap, dia ingat ayat tu tak betul. Tapi dia tak jadi pula. Kesalahan suami dia boleh ingat, Quran semedang lupa. Ya, lupa saja. Dan begitu juga si suami, kalau dia nak mencarikan kesalahan-kesalahan isteri, boleh dapat. Walaupun perfect macam mana sekalipun, ya, dia akan jumpa kesalahan tu. Tapi kita bukan tabiat yang begitu. Ya, kita memandangkan kemaafan didahulukan, kita cuba lupakan kesilapan. Wanita-wanita perlu ambil dalam bab ini. Ya, melalui pengalaman kita, melalui pengalaman orang yang bercerita, ya, begitu kedudukannya. Dan saya nasihat kepada wanita-wanita yayasan ta'lim yang salihah. Amin. Kata amin. Ya, supaya jangan ungkit-ungkit yang begitu kepada pasangan kita suami, kerana itu dinamakan kufur asyir. Yang disebutkan dalam hadis, wanita itu bila diberikan kebaikan, tiba-tiba satu kesalahan suaminya dia buat lalu diungkitkan, itulah kufur asyir yang menyebabkan wanita ramai masuk neraka. Saya mengharapkan wanita yayasan ta'lim, ya, mudah-mudahan menjaga adab-adab itu supaya saya mengharapkan syurga. Kita mengharapkan syurga. Ya, tak apalah, Allah ampunkanlah dosa suami kita, ya, yang nakal-nakal tu, ya. Dan Allah berikan petunjuk kepada dia dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mana pula kita berjalan. Okey, baik. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita di antara sifat-sifat orang yang mukmin itu, ataupun orang-orang yang terpilih sebagai orang yang sentiasa merapatkan diri kepada Allah, ataupun orang yang mengisyaratkan orang yang sentiasa cuba berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan itu, ialah orang yang suka mengkoreksi diri dia, suka mempertikaikan diri dia, dan juga suka muhasabahkan dirinya, dan juga di antaranya dia memandang orang yang lebih tinggi itu yang menyebabkan dia cemburu dan bercita-cita untuk mendapatkan seperti itu. Okay? Dan dalam ayat dalam surah Al-Mutaffifin, dengan maksudnya, dan untuk meraihkan yang demikian hendaklah orang itu saling berlumba-lumba. Okey, ini berkaitan dengan minuman-minuman yang terbaik di dalam syurga. Walizalikal yatanafasil mutanafisun, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin dalam juzuk ke-30. Cuba buka surah Al-Mutaffifin.
Surah Al-Mutaffifin, surah yang ke 83. Ayat yang ke-26. Okey, kita bacakan. Kita mulakan ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abra. Supaya ayat 22. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang yang berbuat baik itu benar-benar berada di dalam kenikmatan syurga yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang-mandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberikan minum dari khamar murni yang diletakkan di tempatnya yang tertutup. Dan tutupnya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itulah hendaknya orang-orang semua berlumba-lumba. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan arti kata lain, minuman ini adalah minuman yang special yang Allah berikan kepada ahli syurga, dan diarahkan kita, siapa yang nak maka berlumba-lumba, maksudnya berlumba-lumba dalam bentuk kebaikan. Berlumba-lumba untuk mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita berlumba-lumba, tuan-tuan dan puan-puan, jangan mengalah. Walaupun kita merasakan kita ni terlewat, tak. Ya, insya-Allah bagi mereka penuntut-penuntut terutama Yayasan Ta'lim, bahkan saya memuji dalam bab ini kita berada di atas manhaj yang betul, ilmu yang betul, ya, jangan mengalah. Tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut akidah, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah belajar dengan cara yang betul, masalah tauhid, tuan-tuan dah berada di tangga yang berawal, maksudnya yang mendahului orang-orang lain yang tidak mengenali Allah dengan cara yang betul. Kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar dengan fiqh sunnah, ya, dengan arti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan telah mendaftarkan diri di antara as-sabiqun al-awwalun, orang yang mendahului dalam perkara-perkara ini. Kenapa? Kita cuba mengikut apa yang Allah dan Rasul arahkan. Dan begitu juga yang lain-lain. Mana panduan kita Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan telah mendahului orang-orang yang lain. Bahkan kita telah meregisterkan secara tidak langsung dengan golongan yang Rasulullah menjanjikan golongan ini muncul sebagai golongan yang terbaik di akhir zaman. Kita dengan akidah yang betul itu syaratnya. Bila akidah itu jelas, maka kita telah meregisterkan kita dengan secara tidak langsung sebagai golongan yang terbaik yang disebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiyal amrullah. Akan berterusan di kalangan umatku yang muncul, ya, menyatakan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, tidak memudaratkan siapa yang nak memudaratkannya, nak ganggu dia, nak tuduh apa pun, hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, yakni syahid, mati syahid ataupun menang. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, iltizam dengan perkara ini sebaik-baik yang mungkin. Ingat tu, iltizamkan diri kita dengan sebaik-baik yang mungkin. Baik. Dalam hadis sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'ifi. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas." Maksudnya, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini usul yang amat penting kita ketahui. Orang mukmin yang kuat, dia bukan kuat tenaga semata-mata, kekuatan dari sudut minda,
kekuatan dari sudut pendidikan, kekuatan dari sudut berbagai-bagai sudut. Profesional dalam bidang masing-masing pun dikategorikan kuat. Kalau kita dulu doktor pakar ataupun kita dulu doktor falsafah yang bidang kita yang mahir, ya, itu dikategori kuat dalam bidang masing-masing, ya. Kita beriman Allah amat suka daripada seorang yang awam, yang kurang ataupun orang yang jahil. Kedudukan kita tu dengan syarat kita beriman dan ada ilmu agama yang betul. Kedudukan itu menjadi tinggi. Ya, tinggi di sisi Ar-Rahman. Okay. Seperti mana seorang kaya dengan seorang yang miskin. Itu beza dia. Orang kaya yang mendapat kelebihan untuk bersedekah, berzakat yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Begitu juga orang yang profesional dalam bidang itu tidak dimiliki oleh orang miskin. Walaupun perkara itu memang Allah jadikan sebagai hikmah untuk peraturan dunia, tetapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, dengan kelebihan yang Allah berikan itu menunjukkan kedudukan kita boleh mendapat satu tempat yang tinggi. Dengan syarat beriman kepada Allah dengan cara yang betul dan gunakan ilmu yang bermanfaat ini, kedudukan yang tinggi ini, cara yang betul. Itu pasal dikatakan orang mukmin yang kuat lebih baik daripada dan lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kurang, yang jahil pula tu, dahlah jahil miskin, jahil pula tu dan berbagai-bagai, lebih teruk kedudukan mereka. Ya, berbandingkan orang mukmin yang kaya, yang bijak, yang profesional, digunakan semua itu untuk kebaikan agama, maka Allah lebih sayang dan lebih cinta kepadanya dari mukmin yang lemah. Namun dalam diri keduanya tetap ada kebaikan. Itu tidak dinafikan. Tetapi adakah mereka orang mukmin yang begitu lebih bertakwa? Belum tentu. Kenapa? Dalam hadis itu mengatakan semua itu ada kebaikan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kedudukan tinggi bukanlah tiket untuk kita menghina orang yang lemah. Salah. Kerana itu adalah cycling, pusingan yang berlaku kepada kehidupan kita di dunia ini. Kalau tidak ada petani, kita tak akan masuk beras tu, nasi itu dalam mulut. Kalau tidak ada nelayan, kita tak akan makan ikan tu. Jadi kedudukan itu Allah telah aturkan. Ya, Allah telah aturkan kepada manusia-manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, bertakwalah kepada Allah. Allah akan atur kehidupan kita ini, ya, bersesuaian dengan tuntutan ilahi. Subhanallah, saya agak tertarik apabila bila kita melihat dalam siri kehidupan masyarakat ini, di antaranya ada anak berpendidikan tinggi, ada anak berpendidikan ala kadar sahaja. Si mak tu peringkat awal ataupun si bapa dia mencemuh anak-anak yang tak bersungguh-sungguh. Ya. Bukan tak bersungguh-sungguh, had itu je dia mampu. Dan kedudukan kerja dia pun tidak seberapa. Si anak yang kedudukan yang tinggi, doktor, engineer, apa semua. Tahu tak? Keajaiban yang saya saksikan dari kejadian alam yang Allah buatkan begitu. Pada hari ibu dan ayah dia ditua, anak-anak yang kaya raya, yang ada kemahiran, ada ilmu, ada apa ni semua, tak mampu nak menjaga emaknya yang sudah uzur. Anak-anak yang dicemuhnya dahulu, yang dikatakan tak berpendidikan, apa semua, itulah anak yang la haula wala. Itulah anak yang duduk dalam rumah maknya yang kencing, yang beraknya, dia yang jaga. Subhanallah. Ya, mengharukan saya sebenarnya. Anak-anak yang tu tak mampu, sibuk. Tetapi anak itulah yang jaga, yang alhamdulillah lah anak-anak yang kaya raya tu bagilah wang, keuangan apa semua untuk. Tetapi seorang ibu dia banyak mengharapkan kepada anaknya yang adil. Apatah lagi bila usia-usia yang dah lanjut. Dia nakkan anak-anak yang menjaga dia. Rupanya ada hikmah yang terkandung yang sukar kita fahami. Sukar. Dengan arti kata lain, kekurangan kita mendapati pendidikan, maksudnya orang yang tidak terpelajar tu, mereka ada acara ataupun apa ya kita katakan, peranan dia, kehidupan dia masing-masing. Oleh kerana tu Allah menetapkan yang baik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yang berpendidikan tinggi kalau tidak bertakwa, dia tidak baik. Orang yang berpendidikan rendah tapi dia bertakwa, Bilal ibn Rabah seorang hamba abdi, tetapi dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah.
Khabbab, hamba abdi, menjadi orang yang terbaik. Sumayyah, Ammar, Yasir. Ketakwaan itu yang diambil kira. Dan bila kita melihat orang-orang ini, misalnya kalau tidak ada orang-orang yang begini, siapa yang nak buang sampah, nak angkat sampah, buang sampah pula, buang sampah. Semua orang buang sampah merata-rata pula tu. Nak mengangkat sampah-sampah ni. Mereka. Tapi bila saya tengok seorang hamba Allah tu, walaupun dia buat kerja macam tu, waktu rehat, solat, dia baca Quran, subhanallah, di sisi Allah besar tu, tinggi. Kerana khidmat dia buang angkat sampah itu sendiri, ya, merupakan khidmat yang Rasulullah kata sebaik-baik, serendah-rendah iman orang mukmin itu mengangkat sampah dari ataupun mengelakkan perkara yang tidak baik di jalanan. Aku melihat seorang lelaki sedang duduk senang lenang dalam syurga kerana mengangkat kayu yang menghadang orang Islam di jalanan. Subhanallah, kedudukannya begitu tinggi. Oleh kerana itu, kita kena menghormati antara satu sama lain. Tugas kita yang punya kelebihan, kita bantu orang yang lemah. Kerana mereka berfungsi dalam sistem alam semesta ini. Mereka tukar mengangkat sampah. Mereka tukar mengaturkan, dikategorikan mengaturkan alam semesta ini. Itu muncul golongan-golongan. Makcik jual nasi lemak, fardu kifayah, menunaikan tuntutan fardu kifayah. Makcik dari kalangan orang Islam menjual nasi lemak, ya, dengan dah tahu bila orang Islam tu insya-Allah kebanyakannya halal cara buatan dia berbandingkan orang kafir jual nasi lemak. Ya. Nauzubillah. Siap-siap babi dibuatkan gulai rendang. Nauzubillah. Oleh kerana tu, mereka walaupun mereka jual nasi lemak di tepi jalan menunaikan tuntutan fardu kifayah. Ya, subhanallah. Penebas-penebas pokok rumput-rumput tepi jalan menunaikan tuntutan fardu kifayah. Besar pahala mereka. Dan semua ada hak-hak mereka. Ya, semua kita ni ada hak-hak kita masing-masing, maka jalankan. Jangan memperlecehkan, memperemehkan antara satu sama lain. Baik. Berusahalah meraihkan apa yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan Allah dan janganlah kamu merasa susah hati ataupun berputus asa. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan masing-masing punya bidang, masing-masing punya kategori, masing-masing punya acara, tunaikan dengan sebaik-baik yang mungkin dan jangan berputus asa. Oleh kerana itu dalam bab ini kita mengatakan asalnya kehidupan kita ni Allah dah tetapkan rezeki kepada kita sebelum 50,000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Rezeki kita dah ada. Allah dah tetapkan dan jangan kita berputus asa. Oleh kerana itu tidak ada istilah pengangguran di dalam Islam, tidak ada. Ya, pengangguran itu dikategorikan pemalas. Ya, kerana para sahabat yang paling mereka yang tidak ada ialah dulu lagi mana ada kerja-kerja yang macam kita sekarang ni. Ya, yang ada jaminan dengan KWSP, SOKSO-nya. Okey. Apa lagi yang diberikan jaminan? Tak ada. Bahkan dulu yang miskin itu bila dengar Rasulullah SAW hadis yang mengarahkan mereka berbuat walaupun sedikit, berinfak walaupun sedikit, mereka pergi cari kayu, api, ya, ikat, bawa dan jual. Begitu sekali mereka nak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Okey. Dalam riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Huffatin naru bisyahawatin wa huffatil jannatu bil makarih." Syurga, neraka ni, siapa yang ada buku ni ada terbalik sedikit ya terjemahan dia. Okey, dia mulakan huffatin nar bisyahawah wa huffatil jannah bil makarih. Tengok ya, dia terjemahkan sini syurga dikelilingi oleh perkara-perkara disukai syahwat. Okey, sebenarnya bukan syurga, neraka. Betul kan? Wa huffatil jannah bil makarih, sementara syurga di situ ditulis neraka, bukan neraka, syurga. Dikelilingi perkara-perkara yang menyusahkan. Menyusahkan ini bukan menyusah yang kita sangka susah, tetapi perkara-perkara yang menyekatkan kita daripada kita terlanjur tersilap. Itu maksud dia. Maksudnya pada yang ingin memiliki syurga, dia kena mengikut peraturan-peraturan.
yang masyarakat menganggap ianya sebagai satu alamat, benda ni mengetatkan. Tak, sebenarnya mendisiplinkan. Itu dia. Itu pasal kenapa peraturan-peraturan di jalan raya diadakan untuk mendisiplinkan. Yang macam cerita sekarang SOP tu untuk mendisiplinkan. Itu pasal kita rasa alamat ketat, penat rasa zaman PKP ni pasal SOP-nya terlalu banyak untuk mendisiplinkan. Ya, begitu keadaannya. Jadi kalau neraka ni tidak ada disiplin, ya, kamu buatlah apa saja kamu nak buat. Buat yang baik ke tak baik, lantak kamu, kata orang. Ya, tak ada disiplin. Jadi mula nak mencuri ke, nak berzina ke, nak apa lagi mensyirik ke, nak lantak kamu. Jadi dihiaskan dengan benda-benda yang indah. Berarti manusia ahli neraka ini tidak ada disiplin. Tetapi ahli syurga yang dihiasi dengan disiplin, okey, kamu tak boleh buat begini. Kan? Kenapa? Kerana begini. Seolah-olah peraturan jalan raya. Okey, jangan lampu merah jangan dilintasi. Kerana apa? Kita tahu dah. Kalau berlaku juga aksiden, kita bersalah. Jadi untuk menyelamatkan nyawa kita, peraturan jalan raya, ya, untuk menyelamatkan nyawa kita. Begitu juga dalam bab syurga, peraturan-peraturan, ya, untuk menyelamatkan diri kita di dunia dan juga diri di akhirat. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, untuk menyelamatkan diri kita di dunia dan juga di akhirat. Pasal bila orang bicarakan masalah purdah satu ketika dahulu, wanita-wanita yang menutup muka yang menjadi isu, kan, di kalangan orang kafir sangat tak sukalah. Tetapi pada hari ini kita melihat sampai ke mak nenek pun pakai purdah, kata orang, kan, pakai pelitup muka. Subhanallah, maha suci Allah yang nak mengangkatkan agama sebagai kemuliaan. Sampai hari ini, ya, orang yang banyak berbicara, oh purdah itu orang padang pasir, pada hari ini dalam peti ais, dalam tempat bersalji pun mereka pakai begitu. Ya. Kerana apa? Untuk kesihatan. Subhanallah, simple. Agama itu simple. Ya, agama nak menyelamatkan kita. Baik, wallahu a'lam bisawab. Habis dalam bab ini. Dalam bab tidak meremehkan nikmat Allah. Kita masuk bab yang berikutnya. Bab muka surat 26. Beza antara kebajikan dan dosa. Ya, perbezaan antara kebajikan dan dosa. Bismillah. Hadis yang ketiga. Dari An-Nawas bin Sam'an, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithim. Faqala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yatli'a alaihi an-nasu, akhrajahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an. Ya, Nawas bukan kisah Abu Nawas dalam kisah 1000 malam. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, An-Nawas nama dia. Dalam kisah 1001 malam tu Abu Nawas, ya, yang dikatakan kebijaksanaan dia tu agak lain sedikit. Ya. Nak kata genius tak, tapi bijak dia ada belitan dia. Ala kulihat. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Aku bertanya kepada Rasulullah apa beza antara kebajikan dan dosa. Lalu baginda menjawab, kebaikan itu contohnya akhlak yang baik. Ya, kebaikan itu di antaranya akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu sesuatu yang mengganggu di dadamu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Simple. Ya, jadi dalam bab ini kita menyaksikan hadis menceritakan bagaimana kita nak membezakan antara perasaan kebajikan dan satu tu dosa. Ya, ataupun sesuatu yang tidak bertepatan dengan naluri kita. Naluri kita. Okey, baik. Hadis riwayat Muslim. Albir, kosakata dia albir dibaca dengan mengkasrahkan. Albir berarti memperluaskan kebaikan. Albir adalah satu istilah mencakupi seluruh kebaikan
sama saja melakukan kebaikan atau menjauh keburukan asal tetap disertai dengan keikhlasan dan tanpa berhenti. Okey, itu dia albir. Maksudnya albir suatu kebaikan. Apa juga kita tinggalkan kejahatan itu adalah kebaikan. Ya. Husnul khuluq menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, kata tersebut adalah dalam muamalah, lemah lembut dalam berdebat, adil dalam menghukum, berani berkorban dan tidak segan-segan memberi sumbangsih dan hal-hal lain seharusnya dimiliki orang mukmin. Ya. Okey, jadi dalam bab ini husnul khuluq termasuk dalam bab yang akhlak segala-gala daripada perbuatan kita. Okey. Al-ithim, kemaksiatan dan dosa yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah maupun hak sesama manusia. Menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, al-ithm adalah sesuatu yang ditolak oleh hati. Satu perkara yang hati tak boleh nak terima. Ya, pengertian ini adalah menjadi pegangan untuk mengetahui dosa. Jadi kalau kita nak tahu benda tu baik ataupun tidak, hati kita akan berbicara. Ya, hati ni nalurinya betul. Tapi kita yang langgar ya perasaan hati kadang-kadang. Okey. Haka bimbang maksudnya hati ini bergejolak dan ada khawatir bahawa sesuatu yang bergejolak di hati adalah hati anda itu adalah dosa. Baik, sekarang kita lihat perbahasan hadis ini berkaitan dengan bagaimana bezanya antara kebajikan dan dosa. Dan pertama, kandungan hadis ini albir menurut Ibnu Rajab katanya mencakupi seluruh jenis ketaatan baik yang bersifat batin maupun bersifat zahir. Contohnya ketaatan yang bersifat batin adalah iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya dan para rasul. Okey. Jadi kebaikan yang dimaksudkan ini kebaikan dalaman yang berkaitan dengan i'tiqad kita. Oleh kerana itu i'tiqad yang bersih adalah i'tiqad yang telah diberikan oleh Allah mengikut fitrah dia. Ya, yang mana fitrah kita beriman dengan kewujudan Allah dengan cara yang betul. Dia tahu kedudukan Allah. Okay, semua tu tahu saja. Okay, melalui ilmu fitrah dia. Kemudian datang ilmu yang dia pelajari. Kemudian ada pun contoh kebaikan bersifat zahir seperti membelanjakan harta di jalan Allah yang disukai oleh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar menerima ujian seperti sakit atau kefakiran, atau sabar dalam jalan ketaatan seperti dalam menghadapi musuh. Okey. Dalam bab ini dia termasuk dalam perkara yang baik dari sudut zahir ialah berkaitan dengan menjalankan membelanjakan harta di jalan Allah, menginfakkan harta di jalan Allah, termasuk juga dalam siri amalan-amalan yang terbaik. Mendirikan solat, menunaikan zakat. Okey? Menunaikan zakat termasuk dalam kategori yang dari sudut amalan-amalan yang dituntut oleh syarak secara zahir. Kemudian ada pun sabar dari sudut berhadapan dengan sakit dan kefakiran. Sebentar. Sabar dari sudut kefakiran dan juga mana tadi? Sakit dan kefakiran atau sabar dalam menjalani ketaatan seperti dalam menghadapi musuh. Maka ia termasuk dalam perkara-perkara yang menunjukkan kita kebaikan, yang dikatakan kebaikan. Okey, kebaikan. Kemudian dengan demikian jawapan diutarakan oleh Nabi telah mencakupi seluruh jenis kebaikan yang telah disebutkan, di mana akhlak yang mulia sebagai cabang biasa diartikan dengan berakhlak sesuai syariat dan beradab dengan adab yang Allah ajarkan kepada hamba-Nya dalam kitabnya. Dengan arti kata lain, akhlak yang mulia termasuk dalam kategori adab dan akhlak yang mengikut syariat. Ya, kita ada adab dan akhlak yang tidak mengikut syariat. Bagi kita lihat ianya mengikut syariat, sedangkan hakikatnya tidak mengikut syariat.
Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok, walaupun adat-adat kita, ya, kita orang Melayu ni terkenal dengan akhlak, tetapi kita khawatiri kadang-kadang adat-adat kita ni berhadapan dengan adat yang melanggari syariat. Akhlak kita melanggari syariat. Jadi bila melanggari syariat, dia akan mendatangkan satu perkara yang agak berbahaya. Apa dia perkara itu? Kerana bila adat melanggari syariat, walaupun kita nampak ianya berakhlak, tetapi maksudnya di sisi agama tidak. Kena penting tu kaedah-kaedah yang begini, kita kena faham elok-elok. Dia kaedah dia tentang seperti misalan akal. Masalah akal, ya. Dia berpuncanya akal kita ni nak menilaikan suatu kebaikan, ya. Dalam bab agama dia tidak boleh nilaikan dengan akal. Dia mesti menilaikan dengan dalil. Dalam bab agama nak menilaikan kebaikan mesti nilaikan dengan dalil. Akhlak termasuk agama yang memerlukan dinilaikan dengan dalil. Supaya kita tidak salah dalam berakhlak, ya, seperti mana kita tidak salah dalam menjalankan hukum hakam. Misalan, saya bagi contoh, ya, puasa termasuk dalam siri ibadat agama kita. Seorang tu seperti kisah sahabat tu, dia nak puasa sepanjang masa. Tiap-tiap hari puasa. Malam buka, esok puasa. Malam buka, esok puasa. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia tak kisah dah. Okay? Adakah ianya bertepatan dengan syarak? Sedangkan kita tahu puasa itu adalah dituntut sebagai urusan agama. Dia tidak akan menepati syarak bila tidak mengikuti dalil-dalil. Itu je. Rasulullah lalu menegur lelaki yang mengatakan begitu. Dan Rasulullah SAW menegur sahabat Nabi yang ingin berpuasa sepanjang hari itu. Berarti walaupun puasa itu baik, pada nisbah akal kita, dari sudut agama jatuhnya tidak baik. Bertahajud malam daripada awal sampai, lepas dia isyak sampai ke subuh. Kita kata apa salahnya bertahajud dari sudut akal kita. Tapi dari sudut agama tidak boleh, kerana Rasulullah telah bagi guideline tahajud yang sebenarnya. Bermula daripada 1/3 akhir malam. Jadi kita kena faham elok-elok. Begitu juga dengan bab-bab akhlak. Okey, akhlak seperti mana yang akhlak yang kita pelajari daripada masyarakat kita pun memang nampaknya akhlak tu cantik, tetapi kadang-kadang ada benda yang tak kena. Misalnya yang menjadi perbahasan, di depan orang kita boleh tunduk tak? Ada larangan. Ya. Lagi kalau tunduk ala Jepun tu, arigatou gozaimasu, kan? Lagi tak boleh tunduk yang begitu. Tak lalu jalan tunduk tu kan, ada perbahasan. Bukan maksudnya, oh kalau macam tu ustaz, lalu je lah. Tak, berakhlak. Minta izin nak lalu, okey jalanlah macam biasa. Masyarakat kita tundukkan. Masalah tunduk tu yang jadi masalah. Ya, minta lalu, saya nak cakap dengan tangan yang minta lalu, saya nak ke sana, okey? Okey, lalu. Jalan biasa, lalu. Jalan perlahan-perlahan. Jangan bila kata, oh tak boleh tunduk tu, kita pun jalan tu, dia mak badak punya jalan, gedung-gedang. Tak boleh. Ya, tapi jalan dengan berakhlak. Ya, minta izin nak lalu, ataupun ikut laluan belakang ke. Ya, itu cara dia. Jadi, dengan ada perkara-perkara tersebut, maka kita akan menjaga akhlak kita dengan sebaik-baik yang mungkin. Okey. Dan dengan arti kata lain, kita berada dalam kedudukan yang cuba berakhlak ataupun buat kebaikan dengan adab-adab yang mengikut syariat. Nampak kan? Jadi itu dia. Misalan, hatta kita kan orang Malaysia ni, kalau kita berseloroh kadang-kadang, kan, orang Arab ni, kalau dia berseloroh ke apa, dia ketuk kepala ke, dia main kepala. Orang Arab, orang Pakistan tak ada apa-apa masalah. Betul? Tak ada apa-apa. Orang Melayu main kepala, berdebuk, siap. Hak pun kepala kita belum dia hentaknya. Orang Melayu. Ya. Itu adat kita. Tetapi kalau kita
Orang Melayu kita pukul punggung. Tak ada apa-apa. Tapi orang Arab, orang Pakistan tak boleh. Di sini ada satu perbahasan yang perlu kita faham. Perbahasan tu ialah waktu kita berseloroh begitu, bolehkah kita main kepala? Asalnya boleh. Tetapi kita macam orang Arab kena raikan masyarakat Melayu. Orang Melayu tak suka main kepala, janganlah pula kita main. Walaupun benda tu tak apa, tapi kita pergi main kacau pula orang Melayu tu, ketuk ke kepala. Tak boleh lah. Jangan sampai begitu. Walaupun benda tu boleh, tapi kita kena raikan kesukaan seorang itu ataupun tak suka. Kerana dia bukan bahagian yang disebutkan secara kasar. Ya, kalau boleh kita ketuk, maka hukumnya begini-begini, tak. Ya. Dan bagi kita, apabila masyarakat tak suka, orang Arab dengan Pakistan, misalnya saya di Pakistan, kita pukul punggung, tak boleh. Ya. Dan itu memang tepat. Tapi masyarakat kita adalah biasa. Tu kan. Mah pula. Minah, masak ni, pukul punggung dia. Siap kan. Kat kedai. Kawan tu pondan. Itulah. Okey. Dalam hadis ada larangan kita bermain di antara pusat dengan lutut. Itu ada larangan. Maka walaupun bagi kita boleh, ya tak jadi masalah, maka pada hadis ada larang, maka jangan kita bermain kawasan. Jadi lepas ni kalau kita nak pukul punggung tak boleh lah. Kata, kawan-kawan kita tak boleh. Kerana ada larangan. Baik. Faham kan? Baik. Jadi Rasulullah SAW dia datang untuk menyampaikan satu risalah yang besar dengan berkaitan dengan adab dan akhlak. Oleh kerana itu Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang amat tinggi. Ini kelebihan yang Allah angkatkan Rasulullah SAW. Allah pujikan dia bahawa dia mempunyai akhlak yang tinggi, akhlak yang paling tinggi yang perlu dicontohi. Manusia yang paling mulia, yang paling berakhlak, yang mana ianya tidak ada tolak banding, kerana Allah telah mengangkatkan dia di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, mengisyaratkan akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang paling tinggi, yang menjadi contoh kepada kita semua. Baik. Demikian pula Aisyah berkata akhlak baginda adalah Al-Quran. Maksudnya Nabi beradab dengan adab Al-Quran. Nabi beradab dengan adab Al-Quran dan dalam arti beliau mengamalkan perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya. Beliau beramal dengan Al-Quran secara berulang-ulang sehingga menjadikan kebiasaannya pengamalan Al-Quran menjadi perilaku semacam insting dan tabiat yang tak dapat dipisahkan dari diri baginda SAW. Inilah akhlak yang paling mulia, yang paling bagus. Jadi tidak salah bila ada pepatah yang mengatakan agama itu seluruhnya berupa akhlak. Baik. Dalam hadis, dalam perkataan ucapan Aisyah, bila ditanyakan tentang akhlak Rasulullah, lalu Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Quran. Dan memang Rasulullah SAW adalah akhlaknya adalah akhlak Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak membuat sesuatu itu mengikut hawa nafsunya. Dia buat apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, Rasulullah SAW ya tidak membuat mengikut hawa nafsu, tetapi dia melakukan mengikut wahyu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibuat? Makan, minum, tidur, perkataan, semuanya adalah program wahyu. Oleh kerana itu, bila dikatakan akhlak dia adalah Quran lah. Tidak ada yang lain daripada Al-Quran. Baik. Ibnu Daqiq Al-Aid mengulaskan makna sabda Nabi, kebaikan itu contohnya akhlak yang baik. Kebaikan itu contohnya akhlak yang baik. Maksudnya, akhlak yang baik adalah profesional dalam muamalah, lemah lembut serta berseteru, adil dalam menerapkan hukum, bersedia memberi sumbangsih dan perilaku baik
lainnya seperti yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat. Sesungguhnya, okey, di dalam ayat surah Al-Anfal, buka surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah yang ke-7, ke-8, sorry. Surah yang ke-8. Jumpa surah 8. Okey. Ayat yang ke-2. Jumpa. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurnanya iman itu adalah mereka apabila disebutkan nama Allah. Apabila disebutkan nama Allah, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya. Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Okay, subhanallah. Ayat yang cukup cantik. Ya, apa dia? Sesungguhnya orang yang beriman itu, yakni sempurna iman itu, adalah mereka apabila disebutkan nama Allah, gementarlah dirinya, ya, gementar hati mereka. Ada tak kita bila disebut nama Allah gementar tak? Ataupun terasa tenang? Itu yang penting sekali. Kalau ada terasa tenang ataupun gementar, katakan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mengisyaratkan keimanan kita ada kebaikannya. Okey. Kemudian dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya. Ya, bila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah khusyuk mereka, bertambah yakin mereka kepada Allah, dan hanya kepada Allah, yakni Tuhan mereka bertawakal. Okey. Jadi ini mengisyaratkan di antara akhlak-akhlak orang yang beriman. Ya, akhlak-akhlak orang yang beriman yang sentiasa menjaga imannya. Okey. Kemudian ayat dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-112. Okey, buka surah At-Taubah ayat 112. Ayat 112 surah At-Taubah. Okey? Jumpa? Muka surat 205. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-taibun al-'abidun. التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Mereka itulah adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang melawat untuk mencari ilmu pengetahuan, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah kepada orang-orang mukmin, ya, dan khabarkan gembira kepada orang-orang mukmin. Dengan arti kata lain, ayat ini mengisyaratkan bahawa ini di antara akhlak-akhlak orang yang beriman, yang sentiasa dalam keadaan bertaubat, ya, yang bertaubat, yang beribadat. Baik. Kemudian Allah menceritakan lagi tentang orang-orang yang beriman ini yang mempunyai akhlak yang baik dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, beruntunglah bagi orang-orang yang mukmin. Ya. Dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-24 ayat yang ke-63. Surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Surah 24. Sebentar. Okey. Okey. Sorry, surah yang ke-25 dia silap tulis. Surah yang ke-25 bukan 24. Ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini di antara akhlak-akhlak orang yang beriman yang Allah ceritakan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Okay, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Tuan-tuan dan puan, ini di antara sifat orang-orang mukmin. Ya, sifat-sifat orang-orang mukmin yang terpilih. Okey, kalau kita dengar dari awal sampai sekarang ni, ya, tuan-tuan dan puan, syarah ni, bagi saya noktah ayat ini amat penting untuk kita beramal supaya kita dapat menjadikan diri kita termasuk orang mukmin yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya, kita cuba mempraktikalkan Al-Quran pada satu ayat ini. InsyaAllah minggu depan kita tengok bagaimana kedudukan kita praktikal dah ayat ini. Ya, kita berusaha untuk membentuk diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Okey, apa dia? Dengar ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Berjalan di atas bumi dengan rendah hati tidak menunjukkan diri itu sombong walaupun dia kaya. Walaupun dia pakai Merc ke, BMW ke, Ferrari ke, tapi dia tidak menyombongkan diri. Ini kita silap bila tengok, orang tu, kita mula nak menuduh. Kita baru duduk atas kereta Merc pun dah mula kembang tengkuk, kembang apa semua. Kembang semangkuk. Ya, silap.
Bahkan Islam tidak menghalang perkara tersebut. Cuma tawadhu', merendahkan diri itu yang paling penting. Okey. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Itu dia. Ini di antara satu perkara yang agak sukar. Ya, hatta ustaz pun belum tentu selamat. Orang cakap sikit, kita bagi penumbuk tu kadang-kadang. Ya, orang baru perli, kita dah terasa hati bawa diri terjun sungai. Okey. Terjun sungai mandi lah. Jadi oleh kerana itu perkara-perkara yang begini kita perlu praktikalkan. Bagaimana orang bila berkata perkataan yang tak baik, bagaimana kita nak berhadapan. Ya. Perkataan yang tak baik, mereka katakan kita bagaimanakah kita nak berhadapan dengan mereka. Bahkan dengan Allah mengatakan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, ya, insya-Allah khair. Itu pasal kalau kita nak tengok seorang mukmin itu bagaimana kedudukannya, dari sudut perbicaraannya kita dah nampak. Dia ni orang masya-Allah. Dia jaga adab-adab, dia jaga akhlak dia. Ini melambangkan ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mendapat kelebihan. Barang siapa keadaan dirinya masih bermasalah dengan akhlak, hendaklah dia mengukur dirinya dengan ayat-ayat di atas. Tuan-tuan dan perempuan, banyak masalah kita ni. Ya, masalah akhlak kita, tak boleh tak boleh lari daripada perkara yang begini. Kalau bahasa kita tidak jaga, berarti akhlak kita bermasalah. Oleh kerana itu bila ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakan perkataan yang baik-baik. Yuslih lakum a'malakum. Kesan dari perkataan yang baik-baik, akhlak kita, yakni Allah akan islahkan, Allah akan perbaiki akhlak kita. Oleh kerana itu, siapa yang nakkan akhlak dia baik, maka perkataan dia baik. Cara nak mengislahkan diri kita menjadi baik, perkataan kita hendaklah menjadikan perkataan yang baik-baik. Dan ditambahkan lagi wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampunkan dosa-dosa kamu. Diampunkan dosa-dosa. Akhlak kita baik, Allah ampunkan dosa. Subhanallah. Bagi saya mengharapkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah ini ilmu kepada kita yang amat penting untuk kita praktikalkan, jalan dalam keadaan tawaduk dan khusyuk. Kemudian khusyuk ni ya, tawaduk ni bukanlah maksud jalan tunduk aja. Kan, sampai habis tiang telefon, tiang bendera, habis kita langgar. Tak? Ataupun naik kereta tunduk aja. Habis Mak Minah, Pak Minah, Pak Kulub, habis kita langgar. Bukan. Ya, maksudnya dalam keadaan kita tidak takabur. Ya, kita sentiasa merendah diri. Walaupun kita berkenderaan yang besar, kita tetap merendahkan diri. Subhanallah. Ya, ini low profile macam ni, masya-Allah. Hebat, bagus. Baik. Sebaliknya, ketiadaan semua sifat ini daripada diri seseorang menandakan bahawa orang yang bersangkutan berakhlak buruk. Keberadaan sebahagian dan ketiadaan sebahagian lain otomatis menunjukkan ketidaksempurnaan akhlak. Bila tak ada perkara itu menunjukkan akhlak dia bermasalah. Bermasalah dari sudut akhlak yang baik. Maksudnya peribadi manusia itu tidak mempunyai ciri sebagai seorang yang beriman yang baik. Okey. Syekh Ahmad Al-Hijazi dalam Syarah Al-Arba'in mengatakan, Al-bir adalah ungkapan untuk menyebut segala sesuatu yang sesuai syariat, baik yang wajib maupun sunnah. Ia juga dipakai sebagai sebutan lain dari al-ihsan. Termasuk kategori al-bir ataupun ihsan ada 3 hal, iaitu, okey. Jadi Syekh Ahmad Al-Hijazi dalam syarah kita Imam An-Nawawi Matan Arba'in tu, dia mengatakan al-bir adalah ungkapan sesuatu yang sesuai dengan syariat, baik yang wajib ataupun sunat. Maka yang mana perkataan, perbuatan atau apa-apa juga sama ada wajib dan sunat itu, maka dia termasuk dalam bab bir. Termasuk dalam bab bir. Dan kalimah bir ini juga dikatakan ihsan. Bila disebutkan ihsan lagi jelaslah.
Yang mana dalam hadis Rasulullah kata, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakni kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kamu. Ya, kita tak melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Seperti mana pelajaran yang lepas, kita dah terangkan bagaimana yang dikatakan seorang itu bekerja di bawah CCTV. Ya, CCTV. Atau orang nak mencuri pun bila tengok CCTV jadi warak. Ya, kita tengok dalam klip-klip video tu, ya, dia nampak beg duit orang tu, lepas tu dia ambil. Dia nampak CCTV, cepat-cepat dia campak kat bawah. Encik, beg duit jatuh kan. Jadi warak pula. Itu baru CCTV. Ya. Kalau majlis kenduri tu, ya, sebelum sebelum kamera tu datang nak menghadap dia tu, dia kalau dia makan mulut dia besar kuali tu. Tiba-tiba kamera menghadap dia waktu dia makan, suap tu mulut macam tak boleh nak buka. Macam pengantin pula. Tu kesan daripada TV ataupun kamera ataupun CCTV. Ya. Ini kan pula Allah yang menyaksikan kita di mana-mana. La haula wala. Allah menyaksikan kita di mana-mana. Di situlah datang ihsan. Ya, kita nak buat, kita fikir Allah melihat. Allah mengetahui. Ya, kita nak buat, Allah mengetahui. Kita nak lakukan, Allah mengetahui. Sampai tak tahu. Ya, dalam kisah, ada satu kisah apabila seorang tok guru nak menguji anak-anak muridnya, ya, tentang ilmu yang dibelajar sepanjang ini. Lalu dikatakan, aku berikan kamu satu benda dan pastikan tak ada siapa yang mengetahui. Jadi semua pergi menyimpan. Seorang pelajar ni dia tak tahu ke mana dia nak simpan. Dan akhirnya bila dah selesai dan tempoh yang ditetapkan, tok gurunya panggil semua. Okey. Tanya, semua dah simpan? Semua dah simpan. Tiba-tiba angkat tangan seorang pelajar, kata, saya tak simpan lagi. Jadi tok guru kata, kenapa kamu tak simpan lagi? Lalu dia mengatakan, tok guru, sesungguhnya tok guru mengatakan simpan di mana tak ada siapa yang mengetahui. Sedangkan setiap kali saya nak simpan, saya tahu Allah mengetahui. Itu dia. Ya. Lalu tok gurunya senyum, lalu tok guru tu mengatakan, inilah anak muridku yang sebenar, yang telah sampai satu tahap yang paling tinggi. Ya. Di antara tahap yang paling tinggi dalam siri penuntut-penuntut ilmu, khasyatillah, takut kepada Allah. Dan ini salah satu sifat takut kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun bagaimana kita sekali belajar tinggi pun, kalau tidak ada sifat takut kepada Allah, maka menunjukkan kita adalah di antara orang yang tidak berjaya dalam siri menuntut ilmu. Ya. Oleh kerana itu, kita menyaksikan bagaimana Al-Quran mengajar kita tentang sifat mengucap takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kerana kedudukan itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Termasuklah kategori bir atau ihsan ada 3 hal. Pertama, termasuk dalam bab kategori bir. Ada 3 perkara, yakni wajah yang berseri. Ya, muka dia comel pula. Wajah berseri ni bukan muka comel. Muka comel lain. Wajah berseri ni ceria sentiasa supaya bila dia masuk keadaan satu tempat tu, orang tidak merasakan janggal. Dia ni marah ke aku ke? Kan? Bayangkan kalau kita masuk dalam halakah kita, keluarga kita atau kawan-kawan kita, muka kita tu dia masam je. Kawan-kawan kita rasa resah. Kenapa dia? Kena marah ke? Ya, kena ini ke? Kena itu ke? Jadi orang tertanya-tanya. Sedangkan muka yang ceria itu tanda sedekah. Kita tahu. Jadi di sini di antaranya wajah yang berseri-seri, sentiasa dalam keadaan senyum, ya, tetapi berjaga-jaga, beradab dalam siri semua perkara itu. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain, termasuk dalam perkara yang disebutkan. Bir, tak menyakiti orang lain dengan berbagai-bagai, sama ada perkataan, sama ada daripada ucapan, sama ada dari penulisan. Rela berkorban, ini di antara satu perkara yang sukar. Kerana pengorbanan memerlukan kekuatan.
mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ya, mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, tak suka untuk melakukan keburukan kepada orang lain. Okey. Tetap berbuat baik walaupun orang buat tak baik pada kita. Yang mana Rasulullah menegur Abu Bakar apabila dia tidak mahu memberikan balik apa asalnya dia mensponsorkan seorang wanita tu, tetapi dalam kejadian fitnah Aisyah yang dituduh berzina itu, wanita ini terlibat, lalu dia bertekad untuk tidak memberi semula sponsor dia, lalu Rasulullah tegur, ya, berilah, bantulah. Lalu lepas tu dia bantu baliklah. Berarti berbuat baik walaupun dalam keadaan orang tu pernah berbuat tidak baik kepada kita. Lepas tu tetap mana tadi? Oh dah terlebih sikit. Profesional dalam bersikap, yakni kita berbuat secara profesional. Bila kita nak marah pun ada profesional cara dia, bila kita nak tegur ada cara dia. Lembut saat berseteru, waktu bermusuh berselisih pandangan, kita keadaan yang profesional, yang tidak seperti setengah orang bila dia berselisih pandangan dia, saf yang renggang dia, hukum dia, na'udzubillah, mengkritik para ustaz, na'udzubillah, itu bukan cara kita. Adil dalam menghukum, walaupun ke atas diri sendiri, kita kena adil, tetap berbuat baik meskipun dalam kesendirian, ya, berbuat baik walaupun dalam keadaan bersendirian, tetap mengutamakan orang lain di kala susah, dalam kala waktu susah pun kita mengutamakan orang lain. Ini agak susah, kerana dalam susah kita pun perlukan barang-barang tu, kita pun nak, ya. Tapi tuan-tuan dan perempuan, agak menarik dalam bab-bab ni, ya. Satu hari saya tengok member kawan-kawan, dia dah minat dah nak sampai tu, ya, dia dah pegang baju tu, lalu baru je nak bertanya, tiba-tiba orang tu bertanya, baju ni ada, bertanya pada tokek kedai tu, saya nakkan, saya suka baju. Terus dia biarkan, berikan laluan, dia letak balik. Dia kata, saya nak tapi saya lihat dia lebih macam nak, saya lepaskanlah. Masya Allah. Saat macam tu agak susah. Ya, agak susah tuan-tuan dan perempuan. Kita tengah rambang mata, tiba-tiba kita dapat benda yang macam tu, nak raya pula tu, kan? Tiba-tiba ada orang tak mau kita bergaduh dengan kedai tu. Kita nak, tapi tak. Ya, kita lebih mengutamakan orang lain di kala susah. Baik dalam pergaulan, lemah lembut, sabar menanggung derita, melaksana kewajipan dan menjauhi larangan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Hijazi, termasuk dalam perkara bir ataupun perkara ihsan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapatlah menunaikan yang mana mampu dalam siri beramal dengan amalan soleh ini. Allah berikan kita kekuatan dan seterusnya memberikan kita termasuk dalam orang yang mendengar dan mengikut kebaikan dengan sebaik-baik yang mungkin. Jadi insya-Allah cukup sampai di sini. Insya-Allah dalam pelajaran yang akan datang kita masuk dalam bab kedua, yakni isim, ke surat 28. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Okey, ada satu pertanyaan ni untuk saya ni. Nak bertanya, adakah boleh kita meneruskan kuliah pendakwah yang diragui akhlaknya, pengajaran ikut hadis yang sunnah cuma akhlak itu diragukan? Baik, tuan-tuan dan perempuan, dalam bab ini satu perkara yang kita pun kena tahu juga, yang diragui akhlak dia seperti apa yang kita nak tahu. Okey, ada yang membahaskan kalau majlis itu, bagi saya, kalau majlis itu walaupun ustaz tu macam ustaz sunnah yang mereka katakan ustaz sunnah tu, tapi dia ada unsur umpat mengumpat, ya, dia mencela ustaz tu, ustaz ni, lepas tu dia mengumpat, adalah satu kalimah-kalimah atau dia tidak menjaga hadap di sudut lafaz-lafaz kalimah, bagi saya, maaf saya kata, tinggalkan. Ya, maksudnya dia tidak menjaga akhlak dari sudut bercakap mengumpat. Majlis agama bukan majlis mengumpat. Ya, pasal kita agak tidak suka dengan ceramah-ceramah yang ada unsur-unsur mengumpat, mencerca, apatah lagi dikaitkan dengan majlis. Kononnya kami nak membetulkan, tetapi dalam majlis yang besar, dalam klip video, itu bukan cara kita. Ya, mengkritik dengan cara yang tak betul itu bukan cara kita. Kerana bagi saya,
Kelas agama bukan kelas mengumpat. Ya, bukan kelas mengumpat. Kalau dah sampai sebut nama tu dia kategori mengumpat. Dalam situ akhlak bermasalah. Dan adalah unsur-unsur akhlak yang perlu kita hati-hati. Kerana apa? Kadang-kadang ialah manusia ni tidak bersifat perfect. Yang kalau saya nasihat kepada sahabat-sahabat, kalau ustaz tu membuat kesalahan misalan saya, sila tegur, tak menjadi masalah. Kalau bagi WhatsApp, saya boleh terima. Insya-Allah mudah-mudahan Allah bagikan kekuatan ya, secara kasar ataupun secara lembut. Secara kasar mungkinlah sakit hati dengar, tapi saya akan tapis dulu, dengar apa, saya akan terima. Ya, kalau betul saya terima, kalau tak betul saya tak terima lah. Tapi bagi kita yang berakhlak, tegurlah cara berakhlak yang bersesuaian. Ya, cara ustaz tu kita bagi mesej ataupun minta orang lain mesejkan ataupun melalui cara yang baik. Mudah-mudahan dengan islah yang begitu orang tu akan berubah. Ya, penting. InsyaAllah barakallahu fiik. Cantik soalan tu. Ya, jadi itulah cara yang terbaik. Dan sebaik-baik akhlak sebagai seorang pelajar, ya, kita pula jangan mengumpat sama kita, tapi kita cari jalan penyelesaian bagaimana nak menegur ustaz tu. Bagi mesej 2, 3 kali. Kerana kita nakkan kebaikan. Kerana ustazah bukan bersifat maksum seperti Nabi. Ya, jadi kita ada kelemahan dan kekurangan. Dan para ustaz kena menerima teguran. Satu nasihat kepada para ustaz, kena menerima teguran baik ataupun buruk. Maksudnya cara kasar ataupun secara lembut. Dan bagi kita sebagai seorang ahli sunnah, tegurlah cara lembut ataupun cara yang baik berhikmah. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka